Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Ali Alfi bin Muhammad Rafi'i. Nombor matrik saya di 183-11380. Video ni saya buat untuk subjek pengenalan perniagaan, nombor kod subjek MGT 4043. Tajuk video ni saya buat untuk produk untuk dijual. Kat sini saya pilih produk pakaian. Pakaian seperti baju Melayu, baju kurung, kurta, kurti, baju t-shirt dan sebagainya lah. Pakaian adalah antara benda yang asas ataupun wajib oleh seseorang memiliki untuk dipakai ataupun digunakan untuk harian lah. Lepas tu, pakaian juga dapat menampakkan seseorang itu bergaya dan menyempurnakan diri dari segi penampilan. Tampilan yang baik atau segak dan mengenakan pakaian yang cantik akan menarik ramai perhatian orang lain. Oleh itu, pakaian adalah penting untuk menambah keyakinan dan tampilan yang baik. Jadi kat sini kita nampak bahawa pakaian merupakan benda yang setiap hari orang akan guna dan orang akan pakai. Dan benda ni saya pilih kerana ramai yang akan membelinya dan ramai akan menggunakan pakaian dia untuk pakaian harian dia. Seterusnya kita pergi kepada bentuk organisasi perniagaan. Di sini saya memilih milikan tunggal. Milikan tunggal, perniagaan milikan tunggal adalah perniagaan yang dijalankan oleh individu dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau pemiliknya dan mempunyai kuasa yang mutlak terhadap perniagaannya sendiri. Jadi di sini milikan tunggal dia akan mempunyai kuasa sendiri. Dia punya kedai tu, dia punya syarikat tu dia yang buat sendiri, dia yang akan uruskan sendiri semua hak dia. Sebab kenapa saya pilih milikan tunggal sebagai bentuk organisasi perniagaan saya, sebab tidak terikat dengan masa. Saya ada masa saya sendiri dan tak terikat kepada masa siapa-siapa. Memiliki perniagaan sendiri, perniagaan tu saya yang punya, tak ada yang akan kuasai perniagaan saya. Dan seterusnya, tidak perlu membuat dokumentasi khusus bagi diserahkan kepada pihak atasan tertentu. Dari sini saya tidak perlu membuat dokumen yang tertentu untuk mendapatkan pihak atasan punya pelepasan ataupun agreement apa-apa. Seterusnya, mudah ditubuhkan atas kehendak diri sendiri. Dia terpulang kepada saya untuk menubuhkan sesuatu perniagaan dengan mudah, sebab itu adalah hak saya. Dan seterusnya ialah memiliki kebebasan bekerja. Jadi saya tidak perlu mengikut masa ataupun kerja yang ditetapkan oleh orang lain. Sebab itu adalah perniagaan saya boleh menentukan masa saya sendiri dan perjalanan saya sendiri. Dan terakhir sekali adalah memiliki keuntungan sendiri. Jadi apabila saya dapat keuntungan ataupun duit yang saya dapat daripada perniagaan saya, itu adalah duit saya sendiri dan saya boleh menggunakan duit tu untuk keperluan diri sendiri. Tidak perlu untuk memberi ataupun membahagikan kepada orang lain. Kita pergi ke slide seterusnya, iaitu kebaikan milikan tunggal. Pertama, mudah dibentuk. Kedua, modal perniagaan kecil. Ketiga, bebas menguruskan perniagaan. Keempat, lokasi perniagaan berdekatan dengan rumah pelanggan. Kelima, bebas cukai yang ringan, beban cukai yang ringan. Keenam, mempunyai hubungan yang mesra dengan pelanggan. Ketujuh, keuntungan dinikmati sendiri. Ke-8, terdapat galakan untuk bekerja.
Okey, di sini kita boleh lihat bahawa perniagaan milikan tunggal ni kita boleh perniagaan ni mudah dibentuk. Senang saja dibentuk, senang saja membuat perniagaan seperti kita buka kedai sendiri, kedai makan ataupun kedai sebagainya. Seperti saya akan buka kedai pakaian. Maka di situ mudahlah untuk kita membukanya. Lepas tu lokasi perniagaan berdekatan dengan rumah pelanggan. Kita boleh menetapkan lokasi kita di mana kita mahu jual. Mungkin berdekatan dengan orang yang ramai akan membeli produk kita. Di situ mudahlah untuk kita melihat dia punya kebaikan milikan tunggal. Selain itu, pada bab kewangan, modal perniagaan kecil, kita tak perlu mendapatkan permohonan orang lain untuk kita buat pinjaman. Tidak perlu sebab modal perniagaan kecil. Lepas tu beban cukai yang ringan. Beban cukai apabila kita dapat ringan, tidak perlu membayar lebih cukai. Keuntungan modal perniagaan kecil. Lepas tu beban cukai yang ringan. Beban cukai apabila kita dapat ringan, tidak perlu membayar lebih cukai. Keuntungan dinikmati sendiri. So keuntungan yang kita dapat itu adalah hak milik kita, tidak perlu untuk bahagi kepada orang lain. Okey, seperti biasa, setiap kebaikan mesti ada kelemahan. Okey, ni kelemahan milikan tunggal. Pertama, modalnya terhad. Kedua, tiada pembahagian kerja. Ketiga, tiada jaminan perniagaan akan berterusan. Keempat, menanggung liability tidak terhad. Kelima ialah kurang mendapat kepercayaan bank. Jadi kat sini modalnya terhad. Memang kita guna modal kita sendiri. Modal tidak perlukan banyak, tapi apa yang kita ada, itu sajalah modal kita. Itulah yang dikatakan modal terhad. Kedua, tiada pembagian kerja. Jadi kita tuan ataupun hak milik kedai, dan kita juga pekerjanya. Melainkan kita hire sesiapa untuk kedua, tiada pembagian kerja. Jadi kita tuan ataupun hak milik kedai, dan kita juga pekerjanya. Melainkan kita hire sesiapa untuk jadi pekerja kita. Ketiga, tiada jaminan perniagaan yang akan berterusan. Jadi di sini apabila perniagaan kita merundum ataupun terpaksa ditutup, tiada jaminan untuk kita bekerja selepas itu. Ditutup, tiada jaminan untuk kita bekerja selepas itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada produk yang saya pilih. Bagaimana produk yang saya pilih boleh menyumbang kepada pasaran pilihan saya. Okey, pertama kita pergi kepada keperluan. Keperluan merupakan asas kepada kehidupan manusia, dan ini meliputi keperluan fizikal seperti makanan dan pakaian, keperluan sosial seperti kasih sayang, keperluan individu. Keperluan merupakan asas kepada kehidupan manusia, dan ini meliputi keperluan fizikal seperti makanan dan pakaian, keperluan sosial seperti kasih sayang, keperluan individu seperti ilmu, pengetahuan dan pencapaian hasrat diri seperti kemajuan diri, dan juga keyakinan dan juga kejayaan diri. Keperluan-keperluan ini bukan dicipta oleh pemasar, ia merupakan sebahagian dari asas kejadian manusia. Keperluan manusia ini penting kepada pemasar kerana ia dapat membantu pemasar dalam mengenal pasti produk yang perlu ditawarkan dan diperlukan oleh pengguna. Okey, di sini saya pilih pakaian. Okey, pakaian diperlukan untuk menutup anggota badan. Pakaian juga diperlukan untuk menjaga diri daripada ancaman segala benda terhadap kulit.
ketiga, diperlukan untuk kestabilan, kepanasan dan kesejukan. Jadi di sini pakaian adalah penting dan ia diperlukan kepada manusia, kepada semua orang, kerana ia adalah benda yang asas ataupun wajib terhadap diri kita. Okey, seterusnya ialah kehendak. Kehendak pula merupakan keperluan manusia yang dibentuk oleh budaya sekeliling serta personaliti individu. Sebagai contoh, seorang eksekutif jualan mungkin memerlukan kereta mahal seperti Honda untuk menjaga imej dan statusnya sebagai seorang pegawai. Manakala seorang kerani jualan mungkin memadai dengan kereta Proton sahaja. Di sini menunjukkan bahawa personaliti individu tersebut memainkan peranan di dalam membentuk kehendak seseorang. Jadi di sini apabila seseorang itu membeli pakaian, mereka hendak ataupun ingin meningkatkan keyakinan diri dengan pelbagai gaya. Mereka juga membeli pakaian untuk kecantikan diri, dan mereka juga membeli pakaian untuk berkehendak untuk menarik perhatian orang ramai. Di sini kehendak ni seperti mereka hendak menunjukkan apa yang mereka pakai ni kepada orang lain. Kehendak ni seperti mereka hendak menunjukkan apa yang mereka pakai ni kepada orang lain. Okey, seterusnya ialah permintaan. Permintaan ni apabila kita mempunyai sumber kewangan atau kuasa beli, kita akan berkehendakan kepada pelbagai jenis produk yang ditawarkan di pasaran. Oleh itu, apabila seseorang mempunyai kehendak serta kemampuan untuk membeli, kehendak akan bertukar menjadi permintaan. Contoh seperti pakaian. Pakaian menjadi permintaan apabila hari raya dan sebagainya. Pakaian juga menjadi permintaan mengikut musim, dan pakaian juga menjadi permintaan apabila disukai ramai. Pakaian menjadi permintaan apabila hari raya dan sebagainya. Pakaian juga menjadi permintaan mengikut musim, dan pakaian juga menjadi permintaan apabila disukai ramai. Okey, di sini kesimpulannya ialah pakaian dapat mendapatkan jualan yang baik kerana pakaian adalah keperluan dan kehendak orang ramai dan menjadi permintaan ramai pada masa tertentu. Jadi pakaian adalah barang yang masih relevan untuk dijual pada masa kini. Tidak hiraulah kenapa ramai peniaga masa kini masih menjual dan mengedarkan pelbagai jenis pakaian. Di sini apa yang saya boleh kaitkan antara dua, iaitu milikan tunggal, jenis organisasi perniagaan, dan produk yang saya pilih iaitu pakaian. Jadi saya boleh membuka satu kedai pakaian yang bertuankan yang dimiliki oleh saya, dan saya boleh membuat apa saja yang saya nak, seperti design pakaian saya boleh buatnya sendiri, saya boleh aturkan sendiri, dan segala benda atas kehendak saya. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.